Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, kita berada dalam tahun 2021 dan walaupun berada dalam COVID-19 ini, saya harap semua berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Baiklah, untuk subjek sejarah, kita ada beberapa topik. Kita mulakan dengan topik unit 1, lahirnya sebuah cinta. Apa yang maksudkan cinta? Cinta kepada negara kita, Malaysia. Kemudiannya, kalau kita tengok dalam gambar ni, dia ada gambar berbagai kaum yang mana latar belakangkan bendera Malaysia. Baiklah, jadi kita tertanya-tanya, baiklah, kita duduk kat Malaysia ni, bagaimana Malaysia ni terbentuk? Jangan kita jadi seorang rakyat yang sekadar duduk dekat Malaysia, ni negara kita Malaysia, tapi tak faham bagaimana negara kita ni terbentuknya sebuah negara yang bernama Malaysia. Baiklah, jadi ini berdasarkan pada buku teks. Jadi pembentukan Malaysia ni dia berdasarkan kepada apa yang telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, siapa Tunku Abdul Rahman? Ni Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, bapa kemerdekaan. Okey, dia menyatakan dalam ucapannya dalam satu majlis pada tahun 1961, lebih tepat lagi di Singapura, 27 Mei 1961, yang mana majlis itu merupakan majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara. Okey, dan Tunku beritahu tentang cadangan untuk pembentukan Malaysia ini. Okey, ada beberapa sebab kenapa Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan gagasan Malaysia ini. Baiklah, yang pertama, sebab dia nak menjamin keselamatan. Okey, keselamatan siapa? Negara. Pertama, Singapura waktu ini dan juga Sarawak, dia ada ancaman komunis. Komunis dia senantiasa berusaha untuk mendapatkan Singapura dengan juga Sarawak. Kemudian komunis ni dia menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Di Tanah Melayu dia tak lepas dah. Dia tak mampu dah sebab Tanah Melayu dah merdeka. Tapi masa tu dia ada lagi ancaman-ancaman komunis. Tapi dia nak jadikan, dia ambil negara mana yang tak merdeka lagi untuk disebarkan lagi fahaman komunis ni. Dan yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu ini dia telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Okey, sebelum merdeka, dan walaupun sekarang waktu itu dia juga berhadapan dengan komunis, dia ada pengalaman macam mana nak berhadapan dengan komunis. Jadi yang pertama ialah menjamin keselamatan negara. Ya, dia ada, ini antara sebab-sebab pembentukan Malaysia. Okey, jadi kita tengok pula tadi yang pertama, yang kedua nak memajukan sosioekonomi. Okey, jadi kalau kat situ dia ada beritahu ni, memajukan sosioekonomi, nak menjadikan Malaysia ini yang mana pertama dia nak meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Jadi bila negara semakin besar, jadi pasaran itu juga semakin bertambah. Orang berniaga, kalau awak berniaga kat tempat yang sempit, tempat yang kecil, tempat yang tak ramai orang, tak ada orang nak beli. Bila kita ada tempat yang luas, ramai orang, mudah kita nak berniaga. Kemudian dapat menarik pelabur luar, sebab bila pelabur luar tengok negara kita, Malaysia waktu itu negara kecil, kalau Tanah Melayu negara kecil asalnya, dengan pembentukan Malaysia, dia akan menjadi sebuah negara yang besar. Jadi pelabur akan nampak banyak perkara yang boleh dilaburkan sebab negara yang besar. Yang kemudian ni dapat memajukan taraf hidup rakyat. Baik rakyat yang berada dalam Tanah Melayu itu, dia punya semakin maju, kerana waktu itu Singapura yang tadi berminat untuk masuk dalam Malaysia ini, dia sudah maju, hampir dah semakin baik dia punya keadaan negara dia. Jadi boleh saling memajukan taraf hidup. Baiklah, seterusnya, yang ketiga, pembentukan Malaysia ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan kaum, yang mana pembentukan Malaysia dapat membentuk keseimbangan kaum. Okey, yang mana keseimbangan kaum yang dimaksudkan di sini ialah kita ada berbagai
kaum di Malaysia, Melayu, Cina dan India. Jadi ditambah lagi dengan daripada waktu itu cadangan asalnya Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Jadi dia dapat menjadikan masyarakat pelbagai majmuk dan juga menjadikan negara ini lebih ramai penduduk dia lah di situ. Jadi kalau kita tengok situ, ada ungkapan, kata-kata yang dikatakan oleh pelajar tu, saya berasa sungguh bangga dengan pembentukan Malaysia. Pembentukan ini dapat membantu memajukan negara kita. Jadi ini 3 perkara yang kita boleh rumuskan hari ini. Sebab pembentukan Malaysia ada 3. Pertama, menjamin keselamatan negara. Yang kedua, memajukan sosioekonomi. Dan yang ketiga, mencapai keseimbangan kaum. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap yang ini dapat dijadikan sebagai satu panduan mengapa pembentukan Malaysia itu berlaku. Sekian, terima kasih.